Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk topik pertama itu ubahan. Kita nak masuk hari ni untuk 1.1 iaitu ubahan langsung. Okey, kita tengok pada definisi ubahan langsung. Ubahan langsung ini menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah iaitu sama ada X ataupun Y dengan keadaan apabila suatu pemboleh ubah Y itu bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. So, dia melibatkan dua pemboleh ubah. Mungkin kita boleh namakan dia sebagai X ataupun Y. Jadi, kita nak tengok hubungan di antara X dengan Y ini. Okey. Contohnya, okey, kita tengok di sini. Contohnya adalah okey, jadual di bawah menunjukkan hubungan masa dengan bilangan botol jam yang dihasilkan di sebuah kilang. Okey, jadual satu ini adalah yang warna hitam ini adalah main jadual yang kita nak rujuk. Okey, katakanlah masa yang diberi adalah masa dalam minit, yang mana untuk tempoh masa 5 minit bilangan botol yang dihasilkan adalah 10. Untuk minit 10 minit maka botol yang terhasil adalah sebanyak 20 botol. 15 minit akan hasilkan 30 botol, 20 minit akan hasilkan 40 botol, 25 minit akan hasilkan 50 botol. So, berdasarkan jadual 1, hitung bilangan botol yang dihasilkan sekiranya, okey, tadi dia cakap 5 minit dihasilkan 10. Okey, sekarang saya ubah kepada sekiranya 10, berapa botol yang terhasil? Okey, kita boleh tengok di sini, okey? Okey, kalau 5 dihasilkan 10, 10 dihasilkan 20, maksudnya di sini kita darab 2, betul? 5 darab 10, 5 darab 2 dapat 10, 10 darab 2 dapat 20, 15 darab 2 dapat 30, 20 darab 2 40, 25 darab 2 dapat 50. So, kalau 10 minit, sama juga. Kita nampak dah. Dia punya perkadaran dia adalah kita kena darab minit ini dengan 2, 2, 2, 2, baru kita akan dapat bilangan botol. Okey, so, untuk yang jadual yang seterusnya ini, kalau 10 kita darab 2. So, bilangan botol yang terhasil adalah 20. Ini akan dapat apa? 20 kali dengan 2 akan dapat 40 yang terhasil. 30 minit akan hasilkan 60. 40 akan hasilkan 40 kali 2, 80 botol jam. Dan kalau 50 minit, 50 kali 2 iaitu 100 botol. Dan sekiranya, okey, saya ubah suai lagi. Berdasarkan jadual 1 juga, kita nampak dia punya perkadaran adalah minit kita darab dengan 2, 2, 2, 2 baru kita dapat bilangan botol jam. So, kalau saya kurangkan menjadi 2.5 minit, okey, maksudnya apa? Kalau 5 minit, kita hasilkan 10. Kalau separuh daripada 5, itu 2.5 kan? Maksudnya kita akan hasilkan separuh juga bilangan botol jam. So, daripada 10 tadi, kita bahagi dengan 2, kita dapat 5 botol. Betul? Okey, kalau 5, kita akan dapat 10. Betul? Okey, kalau 7.5 pun kita akan dapat darab dengan 2. Okey, kamu rasa-rasa di sini berapa? Okey, saya nak kamu teka sendiri. Kalau 10, kita dapat 20. Kalau 12.5, okey, saya nak kamu teka sendiri. So, sebenarnya 2.5 kita darab dengan 2 dapat 5. So, 7.5 pun kita darab dengan 2. Kalau kita darab dengan 2, kita akan dapat berapa? Okey, maka kita akan hasilkan sebanyak 15 botol. Dan 12.5 kita darab dengan 2, kita akan dapat berapa? Okey, so saya nak kamu teka jawapan saya ini. So, berapakah bilangan botol jam sekiranya 12.5 minit? Dalam tempoh 12.5 minit, berapakah bilangan botol yang terhasil? Okey, so saya harap kamu dapat buat perkaitan dia. Okey, dan kat sini kamu boleh nampak lah, semua pun kita darab dengan 2. So, 12.5 darab dengan 2, kita akan hasilkan bilangan botol jam sebanyak 25 botol. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan dalam jadual ini? Dalam tempoh masa 10 minit dia akan hasilkan 20. Kalau kita kurangkan daripada 5 minit yang asal-asal tadi kepada 2.5 minit, kita akan hasilkan separuh daripada 10 iaitu 5. Sebenarnya, okey, daripada tiga-tiga jadual ini, kita boleh nampak perkadaran yang berlaku. Iaitu semua itu akan wujudnya satu nilai pemalar. Nilai pemalar yang kita beri nama sebagai K. Yang mana nilai pemalar itu adalah satu nilai yang tetap dan tidak berubah.
So, iaitu perkadaran dia adalah sebanyak darab 2, darab 2, darab 2. Okey? Okey. Dan seterusnya, berdasarkan daripada jadual asal dia adalah jadual yang asal iaitu jadual 1. Saya katakanlah masa dalam minit itu kita andaikan sebagai X, bilangan botol adalah sebagai Y. Saya gunakan masih menggunakan jadual yang sama. Okey. Katakanlah masa ialah X dan bilangan botol adalah Y. So, kita sebut dia sebagai Y. Okey. Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai, okey, langkah 1, okey, Y berubah secara langsung dengan X ini boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X, kita gunakan simbol ini. Okey. Ini langkah 1 ini Y berubah secara langsung dengan X, ini kita panggil sebagai hubungan perubahan. Okey, langkah 2. Macam mana kita nak convert, kita nak tukarkan simbol berubah secara langsung ini kepada sama dengan kita nak buat dalam bentuk persamaan. So, Y, kita tulis balik Y. Simbol ini akan berubah kepada sama dengan sebab kita nak tukar kepada bentuk persamaan. So, dia akan wujud satu nilai K iaitu X tadi. K. So, Y sama, dalam bentuk persamaan, Y berubah secara langsung dengan X, kita tulis sebagai Y sama dengan KX. Okey, apakah K? Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, apakah K? K ialah pemalar, iaitu nilai yang senantiasa tetap dan tidak berubah. Dan apakah nilai K? Okey, langkah 3, macam mana kita nak cari nilai K? Ini langkah 1. Daripada langkah 1, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, langkah 2, kita tukarkan kepada bentuk persamaan. So, akan jadi sama dengan, akan wujudlah satu nilai K. Okey, dan bagaimana kita nak cari nilai K? Okey, kita susun saja sebenarnya persamaan ini. Kita jadikan K sebagai perkara rumus. So, kita akan dapatlah K, nak cari nilai K, kita kena ambil Y bahagi dengan X. So, untuk langkah 4, maka kita boleh tentukan nilai K. Dengan cara bagaimana? Gantikan setiap nilai X dan Y dalam rumus K ini. Setiap nilai X dan Y dalam jadual ini, kita ganti dalam rumus. K sama dengan Y per X. So, kita tengok K. Kita ambil je Y bahagi dengan X. 10 bahagi 5, 20 bahagi 20 bahagi dengan 10, 30 bahagi dengan 15, 40 bahagi dengan 20 dan 50 bahagi dengan 25. Semua akan menghasilkan nilai K yang sama iaitu 2. So, K ialah pemalar. Jadi, semua nilai K yang kita kira tadi semua kita dapat 2 kan? So, K ialah pemalar. Sebab apa? Sebab nilai tetap dan sama. Kesimpulan yang kita boleh buat adalah, jadi hubungan di antara Y dengan X ini kita boleh buat satu kesimpulan secara keseluruhan iaitu Y berubah secara langsung dengan X. Iaitu kita boleh tulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, jelas? Dan kita lengkapkan lagi persamaan kita. Kita boleh tulis dalam bentuk persamaan Y sama dengan 2X. Maksud dia, okey, nilai Y akan bertambah sebanyak 2 kali ganda nilai X. Apabila nilai X, nilai Y itu adalah 2 kali nilai X. Okey. Kemudian, kita tengok pada contoh 2. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu adalah Y. Berubah dengan masa iaitu T. Seperti yang ditunjuk. Okey, dalam jadual ini dia dah bagi. Dalam masa tempoh 2 saat, jarak dia adalah kereta mainan bergerak tu 14 cm. Kalau 4 saat, 28. 6 saat, 42 sehinggalah 12 iaitu 84. So, sekarang ini dia suruh tentukan sama ada Y ini berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, kita tengok. Sekarang ni kita tengok. Okey, nilai T dibuat dalam bentuk jadual. T 2, 4, 6, 8, 10 sampai 12 ditulis balik. Nilai Y ditulis balik. Okey, kita nak tentukan. Okey, yang mana satu adalah pemalar. Okey, tadi saya cakapkan macam mana kita nak tengok hubungan di antara Y dengan T. Kita boleh buat dalam bentuk macam ni. Betul? Okey, kita akan cari dalam bentuk macam ni. So, sekarang ini dia tengok Y per T. Apa maksud? Kenapa dia suruh cari Y per T? Lepas tu kenapa disuruh cari Y per T kuasa 2? Sebenarnya kita sedang mencari nilai K. K sama dengan Y per T. K sama dengan Y per T kuasa 2. Sekarang ni kita nak buktikan daripada aktiviti ini, adakah nilai K tu tadi Y per T kuasa 2 itu akan menghasilkan nilai K yang sama ataupun berbeza.
Okey. So, sekarang ini kita ambil Y bahagi T. 14 bagi 2, 28 bagi 4, 42 bagi 6, sehinggalah 84 bagi 12. Semua akan menghasilkan nilai 777. Tapi, bila Y per T kuasa 2, dia akan menghasilkan nilai yang berbeza. Jadi, cuba kalau kita berbalik kepada definisi bagi pemalar, pemalar itu nilai dia tetap sama daripada awal sampai akhir. So, Y per T itu semua menghasilkan nilai 7. Tapi Y per T kuasa 2 akan menghasilkan satu nilai K pemalar yang nilai iaitu yang berbeza-beza. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Y berubah secara langsung dengan T. Yang ini untuk Y per T. Okey, iaitu nilai Y per T ialah pemalar. Maka Y adalah berubah secara langsung dengan T. Tetapi untuk hubungan Y dengan T kuasa 2 pula, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai Y per T kuasa 2 bukan pemalar sebab dia menghasilkan nilai yang berbeza-beza. Okey, boleh faham? Kesimpulan yang kita boleh buat adalah suatu pemboleh ubah Y dengan X ataupun Y dengan T ataupun Y dengan T kuasa 2. Sekiranya dia menghasilkan satu nilai yang sama, nilai yang sama iaitu pemalar, maka Y itu akan berubah secara langsung dengan T. Okey. Dan kita lihat daripada contoh 3. Dengan melukiskan graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey, tadi kita boleh tengok nilai sama ada yang terhasil itu satu pemalar ataupun tidak untuk tentukan dia berubah secara langsung ataupun tidak. Betul? Okey. Dan kita boleh lihat juga dari segi bentuk graf. Okey, diberi bahawa dia dah bagi jadual. Kita cuba lakarkan graf kita. Kita ambil nilai X kita, lukis paksi X. Labelkan dalam skala 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Yang ini pula dalam sifir 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. So, kita cuba plot. Kalau kita tengok plot di sini, kita buat kita sambungkan titik-titik plot. Itu kita akan dapat satu garis lurus. Okey, garis lurus itu tidak melalui asalan. Malah memotong pada paksi Y. Maka Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua. Sama juga, kita nak tengok sama ada Y melawan X kuasa 2 ini, Y ini berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ataupun tidak. So, kita boleh cuba buktikan melalui graf. Okey, bila kita ambil nilai X 2, 3, 4, 5, Y 8, 18, 32, 50 ini, kita buat paksi X kita dengan skala sifir 5, paksi Y kita skala 10, 20, 30. Cuma bila kita plot menggunakan koordinat 28, kita plot. 3, 18, kita plot. 4, 32, kita plot. 5, 50, kita plot. Akan dapat satu garis lurus. Garis lurus ini bila kita sambung sampailah hujung ke hujung, kita akan lihat graf yang terhasil adalah melalui asalan. Memotong pada asalan. Okey. Dari mana kita nak plot? Kita tak ambil nilai X sebab soalan dia nak Y melawan X kuasa 2. Jadi sebelum kita plot, kamu kena ingat, tak boleh ambil koordinat 28, sorry saya salah sebut tadi, bukan 28, 3, 18. Kena cari dahulu disebabkan soalan dia nak Y. So kita ambil kolom Y. Dia nak X kuasa 2. So kena buatlah 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25. So koordinat yang kita plot adalah 4, 8. 9, 18, 16, 32, 25, 50. Kita plot, dapat satu garis lurus yang memotong asalan. So, di sini kita boleh buat satu kesimpulan iaitu Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, apa yang kita boleh buat kesimpulan dia? Berdasarkan lukisan graf yang kita hasil. Okey, sekiranya satu garis lurus yang dihasilkan melalui asalan, maka Y itu berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Katakanlah graf yang kita lukis Y melawan X kuasa 2 ini tidak melalui asalan. Seperti soalan A, memotong pada paksi Y. Maka Y itu tidak akan berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dia hanya akan berubah secara langsung sekiranya garis lurus yang dihasilkan itu melalui asalan. So, kita ada dua kaedah. Yang pertama, kita boleh tengok sama ada Y itu berubah secara langsung, dua pemboleh ubah itu berubah secara langsung ataupun tidak sekiranya dia menghasilkan satu pemalar. Pemalar itu, bila kita bahagikan, semua dia akan dapat nilai yang sama. Okey, yang kedua, kita boleh tentukan melalui lukisan graf.
Okey, sebenarnya kat sini kan bila kita ambilkan Y1 bahagi dengan X, Y2 bahagi dengan X, dia akan hasilkan semua nilai yang sama, nilai K yang sama seperti aktiviti yang pertama tadi. So, apa perkaitan di antara nilai K dengan kecerunan garis lurus? Okey, di sini ni kita tengok bila kita nak cari kecerunan satu garis lurus, kenapa saya cakap tadi garis lurus itu mesti melalui asalan, baru kita cakap dia berubah secara langsung, dan apa perkaitan dengan kecerunan? Okey, rumus kecerunan dia adalah, kamu ingat tak kita belajar Y2 bahagi tolak Y1 per X2 tolak X1, betul? Kalau kita ambil garis lurus ini, kita boleh ambil dua koordinat. Koordinat yang pertama 0, 0. Koordinat yang kedua katakanlah X1, Y1 di sini. So, untuk mencari kecerunan, rumus kecerunan M sama dengan Y1 bahagi dengan X1. Iaitu tinggi dia. Tinggi garisan ini berapa? Okey, tinggi dia, garisan ini, tinggi dia adalah Y. Tapak dia, panjang dia adalah X. So, untuk mencari kecerunan Y bahagi dengan X, sebenarnya M itu adalah bersamaan dengan K. K itu adalah pemalar. Perkaitan ini hanya benar jika garis lurus melalui asalan. Okey, cikgu harap kamu faham. So, untuk kerja rumah, saya nak kamu cuba buat latihan kendiri 1.1b dalam buku tulis matematik. Nombor 1, 2, 3, 4. Saya bagi masa kamu bertenang, boleh berbincang dengan kawan, sama-sama kawan. Kamu cuba buat dulu. Okey, jangan cepat nak tengok jawapan kawan. Buat dahulu. Okey, nanti kita akan bincang 4 soalan ini. Okey, sekian. Terima kasih.